Assalamualaikum dan salam sejahtera. PDPR kita pada hari ini, kita akan masuk subtopik terakhir untuk bab 6. Subtopik 6.2 tenaga nuklear. Okey. Sebelum kita tengok tenaga nuklear, so kita tengok dululah apa dia standard pembelajaran untuk subtopik yang kali ini. Okay, yang pertama, berkomunikasi tentang tindak balas nuklear, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. So, kat sini kamu tahulah macam mana bagaimana pembelahan nukleus itu berlaku dan juga bagaimana pelakuran nukleus itu berlaku. So, hati-hati sebabnya pelakuran yang bukan pelacuran. Nombor 2, memerihalkan hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim. Okay, ini rumusnya E sama dengan MC kuasa 2. Okay, kemungkinan besar saya rasa mungkin ada antara kamu yang pernah nampak rumus ini. Ini adalah rumus yang datang daripada Einstein. Okay, kebanyakannya kalau ada murid-murid yang ada berkaitan dengan sains selalu ada rumus ini. Okay, so standard pembelajaran 2 ini maksudnya kamu kena tahulah apa kaitan cacat jisim, apa itu cacat jisim, kita tengoklah apa kaitan cacat jisim dengan tenaga yang dibebaskan nanti. Okay, yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga nuklear daripada reputan radioaktif dan tindak balas nuklear. Okay, so ini adalah pengiraan dia. Okay, menggunakan EMC kuasa 2, simple saja pengiraannya. Dan yang keempat, memerihalkan penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. So ini adalah benda yang baru. Okay, subtopik bukan subtopik baru lah. Benda baru dalam subtopik inilah. Dulu ini tak belajar dalam sains saja. Sains tingkatan 4 masa KBSM. Okay, sekarang sudah masuk dalam silibus fizik. Okay, yang kelima, mewajarkan penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Okey, kita masuk 6.2 tenaga nuklear. Matahari membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba kepada bumi sejak berjuta-juta tahun dahulu. Tindak balas pelakuran nukleus hidrogen, okey, pelakuran nukleus hidrogen. So nampak kat sini. Ada pelakuran kan? So maksud kat sini tenaga yang terhasil dari matahari juga adalah tenaga nuklear lah. Tenaga nukleus hidrogen berlaku dalam teras matahari pada tekanan yang sangat tinggi. Dalam tindak balas ini, dua nukleus hidrogen akan bercantum membentuk satu nukleus helium dan membesar dan membebaskan tenaga nuklear. Okey. So maksudnya dua nukleus okey bergabung akan jadi nukleus helium. Okey, akan jadi nukleus helium dan membebaskan tenaga apa? Tenaga nuklear lah. Tenaga ini dipancarkan ke permukaan bumi dalam bentuk tenaga cahaya dan tenaga haba seperti ditunjukkan dalam gambar foto 6.1 inilah. Tenaga nuklear dikenali sebagai tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear seperti perebutan radioaktif, pembelahan nukleus dan pelakuran nuklear. So, ini adalah definisi tenaga nuklear. Okey, dulu silibus KBSM tak pernah pun dia bagi tahu tenaga nuklear itu apa. So, sekarang ini sudah ada definisi tenaga nuklear dalam silibus kamu. Okey, di mana kamu ketahuilah tenaga nuklear ini terhasil daripada rebutan radioaktif. Okey, rebutan radioaktif ni kita belajar dekat 6.1. Okey, kemudian yang pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus kita belajar dalam 6.2. Okey. Slide seterusnya. Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus merupakan dua tindak balas nuklear yang menghasilkan tenaga nuklear. Kehilangan jisim ataupun kita panggil sebagai cacat jisim, okey, berlaku semasa tindak balas nuklear. Rajah 6.8 menunjukkan tindak balas pembelahan nukleus, manakala 6.9 menunjukkan tindak balas pelakuran nukleus. So, first kali kita tengok cacat jisim. Okey, cacat jisim. So, apa pun cacat jisim ni? Okey. So, dia macam ni lah. Okey, kita ambil senang pelakuran lah. Okey, pelakuran. Contohnya, ni hanya contoh ya. Ini hanyalah contoh, bukan real life. Okey, so 2 kg tambah 2 kg. Okey, so kita assume ini adalah dua nukleus. Okey, dua nukleus ni berlanggar, okey, berlanggar ke bercantum ke. Okey, so by logic sepatutnya ini mesti ada 4 kg, betul tak? Okey, 2 tambah 2 akan jadi 4, tapi tak. Tiba-tiba jadi kat sini 3 kg. Okey, so kita kat sini kita boleh nampak ada 1 kg yang kurang. So 1 kg ni tukar jadi apa yang terjadi pada 1 kg ini? So 1 kg ini telah ditukarkan menjadi tenaga nuklear. Okey, so inilah 1 kg inilah kita panggil sebagai cacat jisim. Okey,
Saya ulang. So, kalau 2 kg tambah 2 kg, sebetulnya dapat 4 kg, tapi tak. Yang terhasil adalah 3 kg. Okey. So, hilang 1 kg. 1 kg ni pergi mana? 1 kg ini telah ditukarkan menjadi tenaga nuklear. Okey. So, 1 kilogram ini adalah kita panggil sebagai cacat jisim. Okey, yang kat sini cacat jisim itu maksud dia lah. Okey, kita yang pertama, pembelahan nukleus ataupun bahasa Inggeris dia panggil pembelahan fission. Okey, fission. Pembelahan nukleus ataupun bahasa Inggeris kita panggil fission lah. Fission ini adalah pembelahan. Pembelahan nukleus ialah tindak balas Pembelahan nukleus ialah tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. So, pembelahan nukleus ni satu nukleus yang besar, okey, mesti besar atau berat lah. Okey, satu nukleus yang besar, okey, akan terbelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih kecil. Ingat ya, hati-hati. Dia menggunakan perkataan nukleus, bukannya nuklear. Okey, kalau tenaga nuklear ini apa yang berlaku semua melibatkan nukleus. Okey, so kita tengok sini. Satu nukleus uranium 235 dibedil oleh satu neutron. Okey, so ini satu neutron kecil saja. Okey, dia membedil. Okey, istilah mesti dibedil lah. Okey, membedil satu uranium, nukleus uranium 238. Okey, kamu kalau cerita tentang nuklear, tenaga nuklear, jangan lupa perkataan nukleus. Okey, kalau kamu cakap uranium 238 dibedil oleh satu neutron. Okey, salah. Dia mesti nukleus. Okey, mesti ada perkataan nukleus. Okey, so bila neutron ini membedil nukleus uranium, so nukleus uranium ini akan menjadi tidak stabil. Okey, dia akan menjadi tidak stabil. Menjadi dalam kes ini uranium 236 lah. Okey, so uranium 236 ini adalah tidak stabil. So apa yang berlaku adalah dia terbelah menjadi dalam kes ini dua lah. Okey, satu krypton. Okey, satu lagi barium. Okey, krypton 92, barium 141. Serta dalam pada masa yang sama dia akan bebaskan 3 neutron yang baru. 1, 2, 3. Nampak tak kat sini yang 3 titik merah ni kan? Okey, 3 neutron baru akan terhasil. So ini kalau soalan suruh explain pembelahan nukleus, ini yang kamu kena explain. Okey. Kalau dia bagi secara general, kamu tak payah sebut lah uranium apa. Uranium tak payah sebut. Tak apa sebut tak apa. Okay, kalau dia tak bagi contoh, dia suruh dia suruh explain secara umum. Okay, so kamu explain lah. Satu nukleus yang besar dibedil oleh satu neutron. Menyebabkan nukleus yang besar itu menjadi tidak stabil. Maka ia terbelah menghasilkan dua nukleus yang lebih kecil berserta dengan 3 neutron yang baru. Okay, ini adalah persamaan ya. Okay. Nak kata suruh hafal pun tak perlu saya rasa. Tapi kalau kamu nampak persamaan ini, so automatik kamu ketahuilah ini adalah persamaan pembelahan nukleus. So nampak kat sini kan ada neutron kan. So ini adalah pembelahan nukleus. Okay, soalan boleh bagi macam ni. Dia bagi persamaan ini, kau tanya ini apakah nama proses di atas contohnya. So ini adalah pembelahan nukleus. Okey, untuk pelakuran nukleus, so ini bahasa Melayunya bahasa Inggerisnya adalah fusion. Okey, gabung. So pelakuran nukleus mesti guna istilah pelakuran yang bukan penggabungan ke apa ke. Pelakuran nukleus ialah tindak balas nuklear apabila nukleus yang kecil dan ringan bercantum untuk membentuk satu nukleus yang berat dengan membebaskan tenaga yang banyak. Tindak balas ini berlaku pada keadaan suhu dan tekanan yang amat tinggi. Contohnya tadi dia bagi contoh di matahari. Okey, pembelahan nukleus ni dekat reaktor nuklear. Reaktor nuklear ataupun bom atom contoh dia. Bom atom yang kau belajar kat sejarah tu kan, yang Hiroshima ke apa. Maaf lah saya tak pandai sejarah. Okay, so pembelahan nukleus, pelakuran nukleus. Kalau pembelahan nukleus, satu nukleus besar terbelah menjadi dua. Okay, secara umumnya manakala pelakuran nukleus, dua nukleus kecil akan bergabung menjadi satu nukleus yang lebih besar. Okay, di mana persamaannya, kedua-dua ini akan membebaskan tenaga yang besar. Okay, dalam kes ini kita boleh tengok deuterium dengan tritium. Okay, deuterium ini adalah hidrogen.
Okey, dua-duanya adalah hidrogen, cuma bezanya adalah ini hidrogen, nama lainnya hidrogen 2, ini nama lainnya hidrogen 3. Okey, hidrogen yang biasa kita jumpa adalah hidrogen 1 lah. So, hidrogen 1, 2, 3 ni hidrogen, deuterium dengan tritium ini sebenarnya adalah isotop lah. Okey, so dua ini bergabung akan menjadi helium, okey, dan menghasilkan satu neutron dan juga tenaga. So, ini adalah persamaan dia. So, nampak hidrogen, dua hidrogen gabung. Nampak dua hidrogen gabung, automatik ini adalah pelakuran nukleus. Okey, hubungan dengan tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim. Unit jisim atom UJA, okay, dalam subtopik ini kita akan guna unit jisim atom UJA, digunakan sebagai ukuran jisim suatu atom. Jisim satu atom adalah sangat kecil dan sukar diukur menggunakan unit gram atau kilogram. Maka perbandingan relatif di antara jisim atom lain dengan jisim satu atom karbon 12 telah digunakan. Okay. Mungkin macam familiar sebab ini kamu ada belajar dalam kimia. Isotop karbon 12 digunakan sebagai rujukan kerana karbon terkandung dalam banyak sebatan yang ditemui di bumi. Okey, so tak ada apa-apa lah ni, tak ada benda pun. Okey, jumlah jisim selepas reputan radioaktif adalah sentiasa kurang daripada jumlah jisim sebelum reputan radioaktif. Kehilangan jisim ini dikenali sebagai cacat jisim. Rajak 6.11 menunjukkan contoh perubahan jisim sebelum dan selepas tindak pembelahan nukleus. Okay, macam pelik pula dia kata kat sini. Saya takut kamu confused. Kat sini dia kata reputan kan. Okay, so kamu anggap sajalah ini adalah pembelahan nukleus lah. Pembelahan nukleus ataupun perebutan. Pembelahan nukleus ataupun pelakuran nukleus. Okay. So, secara umumnya macam saya kata tadi, kat sini kita boleh nampak ada dua jasad kan. Dua nukleus. Ini nukleus pertama, ini nukleus kedua. Sebelum berlakunya pembelahan nukleus. Okay, so ini nukleus satu. Ini nukleus 2. Nukleus 1 ni adalah neutron. Nukleus 2 ni adalah uranium. So, kat sini nampak, dia bagi ni adalah simbol adalah unit UJA. Jisim dia adalah unit UJA. Okay, 1.00867. Okay, soalan nanti, dia akan bagi nombor macam ini. Okay, dia akan bagi dalam unit UJA. So, kamu kena pakailah semua. Kamu tak boleh nak, apa kita panggil tu? Bundarkan. Contohnya 1.01, tak boleh. Kamu kena pakai 1.00867 tambah 235.04392. So, kira ada berapa titik perpuluhan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 titik perpuluhan, 5 angka bererti. Yang 5 angka bererti, so jawapan akhir kamu pun mesti 5 angka bererti. Inilah. Okey, tambahkan ini adalah sebelum. Okey, selepas berlaku pembelahan, so 91.92611 tambah 3 darab 1.00867. Ini adalah neutron tadi, jisim neutron. Okey, 140.91441. So, ini adalah barium, ini adalah krypton. So, dapat nilai ini. So, kita tengok, bandingkan, okey, ada perubahan. Ini adalah selepas pembelahan. So, cacat jisimnya kamu tolak lah. Okey, yang sebelum tolak yang selepas. So, dapat cacat jisim dalam unit UJA 0.18606. Okay. So kat sini ada apa? 5 angka bererti. So kat sini pun ada 5 angka bererti. So kenapa ada 5 angka bererti? Okay, sebabnya kamu kena ikut soalan lah. Soalan bagi kamu nombor semua jisim dalam unit UJA semua 5 angka bererti. So ada titik 50 nombor selepas titik puluhannya ada 5. So kena pakai 5 lah. Okay, kalau dia bagi 3, kena pakai 3 lah. Okay, bergantung. Tapi biasanya memang 4 dan ke atas lah. Tak pernah bagi 3 saya rasa. Okay, so ini adalah cari cacat jisim. So, kita boleh kata kat sini 0.18606 UJA inilah telah ditukarkan menjadi tenaga yang kat sini. Hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim boleh dirumuskan melalui persamaan berikut. So, ini adalah persamaan dia. E sama dengan MC kuasa 2. Okay. Kalau ikutkan dulu tak perlu hafal. Okay, memang dah ada dalam senarai rumus. So, E adalah jumlah tenaga nuklear. M adalah cacat jisim dia. Okay, cacat jisim ni, M ni pun kadang-kadang dibaca ni. Delta M. E sama dengan delta M C kuasa 2. C ni adalah hal laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8. 3 darab 10 kuasa 8. So, hati-hatilah kuasa 2. Okay, kuasa 2 ni kamu jangan lupa sebab saya pun
Cara jujurnya pun kadang-kadang pun saya terlupa nak tekan kalkulator kuasa 2. So hati-hatilah. Okey, 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Okey. C itu yang dikuasa 2kan, bukan jumlah semua tu. C yang dia akan kuasa 2kan. Berdasarkan pengetahuan dalam UJA, persamaan EMC kuasa 2, kita dapat menghitung tenaga nuklear yang dihasilkan daripada proses rebutan radioaktif dan tindak balas nuklear. Okey. Okey. So M ini, cacat jisim ini, okay, dalam unit UJA. Okay. Bila nak masuk dalam rumus ini, okay, UJA ini, kamu pertukar kepada unit kg. Okay. Soalan ini, yang menggunakan rumus E sama dengan MC kuasa 2 ini, biasanya adalah soalan 5 markah. Okay, 5 markah bahagian B. Okay, kalau ikut KSSM bahagian B lah. Kalau KBSM ini adalah bahagian C. Okey. Soalan calculation 5 markah. Okey, memang akan ada soalan calculation 5 markah dekat akhir ataupun sebelum akhir. Okey. So, kalau soalan nuklear memang saya jawab soalan nuklear lah. Kalau experience sebab senang saja. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga nuklear daripada rebutan radioaktif dan tindak balas nuklear. So, ini yang menggunakan rumus E sama dengan MC kuasa 2 lah. Okay. So, tengok dekat sini. So, kita nampak kat sini. Ini, kalau nampak macam ini, dia akan tanyalah, ini proses apa? Ataupun apa kan proses ke? Kita panggil proses lah. Tak apalah, kita guna proses. Katakan proses. So, apa proses yang berlaku dalam persamaan ini? So, ini adalah proses perebutan. Okay, lebih spesifik rebutan alfa lah. Okay, so kamu kena bezakan pelakuran macam mana, persamaan dia, pembelahan macam mana, okay, dan rebutan macam mana. Rebutan pula ada alfa, beta, gamma. So kena tahu alfa macam mana, beta macam mana, gamma macam mana. Kalau alfa mesti ada nukleus helium. Kalau beta mesti elektron, kosong, negatif, satu mesti ada selepas rebutan. Gamma tak ada apa-apa, kosong saja. Okey, so dibalik kat sini, radium 226 bertukar menjadi radon 222 dengan memancarkan zarah alfa. Okey, diberi jisim radon kat situ. Radon pula, radium dekat situ, radon dekat sini. Okey, ini adalah jisim helium. Itu tenaga nuklear. So, perkara pertama, okey, untuk kira tenaga nuklear, perkara pertama kamu kena cari adalah delta M, cacat jisim. Ini perkara pertama kamu kena cari. So, apa kamu kena buat? Jisim yang sebelepas, jumlah jisim selepas tolak dengan jumlah jisim sebelum. So, kan pada sini. So, nampak cacat jisim 226.54. Selepas atau sebelum. Sebelum tolak selepas. Okey. Sebab sebelum ni lebih besar. Selepas ini jisimnya lebih kecil. Okay. Sebelum tolak selepas. Okay. So 226.54 tolak 222.018 tambah 4.003. Okay. Kalau kamu tak nak confuse pun kamu buat je 2 sebab kamu mungkin confuse tambah kan. So buat direct pun boleh 226.54 tolak 222.018 tolak 4.003. Dapat benda yang sama. Okay. So, dapatlah jawapan yang ini. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia bagi 3 angka bererti. Kenapa 3 angka bererti? Sebab ni, nampak ni, 4.003. Ni pun 0.018. Ini saja 2 angka bererti. So, kamu kena ambil angka bererti yang lebih besar. Okay. Dah dapatlah unit UJA, kamu kena tukarkan kepada unit kilogram. Nak masuk dalam rumus E sama dengan MC kuasa 2. M ini mesti dalam unit kilogram. So, macam mana kamu nak tukar? Darab saja 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Okey. Nombor ini tak payah hafal. Memang dia akan beri. Kamu dapat 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So, darab saja. Okey, kamu dapat unit. Cacat jisim dalam unit kilogram. Kemudian ganti sajalah. Okey, gantikan saja kat mana? Sini. Okey, 8.6154 darab 3. Darab 10 kuasa 8. Jangan lupa kuasa 2. Itu saya selalu lupa. Saya sendiri pun selalu lupa yang tu. Okay. So, dapatlah jawapan 7.75 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Okay. Ini jawapan akhir lah. Okay. Ini. Okay. 5 markah. Banyak tu 5 markah. Biasanya, bawah ini 2 markah. Di atas ni, cari cacat jisim tukar unit ni 3 markah. Okay.
Ini adalah soalan bahagian B lah. Contoh 2 pun sama, saya tak nak cover lah sebab benda yang sama. Lepas tu saya kata pengiraan nuklear ni sangat senang. Dia tak boleh nak pening-peningkan kamu sebab sangat-sangat senang. Okay? Bezanya kamu kena tahulah ini apa. So ini adalah nampak hidrogen. So ini adalah pelakuran. Okay? Sebelum anak-anak ada 2 nukleus. So ini adalah pelakuran lah. Okay? Yang saiz lebih kurang. Okay? Kecil dia 2 dengan 3. Okay? Kalau kita tengok, okay, cari cacat jisim, dah dapat cacat jisim dalam unit UJA, tukar kepada kg, darab 1.66, darab 10 kuasa negatif 27. Dah dapat gantikan dalam MC kuasa 2, dapat yang ini 2.69, darab 10 kuasa 12 ke 7 joule. Okey, penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Gambar foto 6.2. Menunjukkan sebuah reaktor nuklear. Apakah jenis tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor? Tindak balas, kita berproses pula. Tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear bagi tujuan menjana tenaga elektrik. So, tindak balas nuklear tadi ada 3. Perebutan, pembelahan dan pelakuran. So, antara 3-3 ini, okay, pembelahan adalah tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga nuklear dalam reaktor nuklear. Okay, dan juga bom atom. Ataupun biasa panggil hydrogen bomb jugalah. Kadang-kadang dipanggil sebagai hydrogen bomb. Okey, rajah 6.12 menunjukkan struktur reaktor nuklear dan proses penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa. So, ini adalah dia punya proses kerja dia. Ataupun kita panggil prinsip kerja. Dalam sains, subjek sains biasa panggil proses kerja. Dalam fizik biasa kita panggil sebagai prinsip kerja. Okey, bermula daripada reaktor, okay, nombor 1. Kemudian dia akan pergi ke nombor 2 ni apa? Pam air. Okey, ada pam air dekat situ. Kemudian pergi ke nombor 3. Okey, steam yang bertekanan tinggi. 4 ke turbin, akhirnya ke 5 lah. Okey, ke penjana. Okey, turbin ni yang macam kipas tu lah, yang macam kipas kalau kat bot tu kan macam ada kipas, kita panggil apa, biol ke, saya pun lupa dah apa nama kita panggil. Okey, tapi turbin lah kita panggil kan, dia pun tak ingat panggil apa. Okey, so abaikanlah biol ni, saya rasa benda lain biol ni, saya rasa kat depan kapal ke biol. Okey, yang betul kipas yang kalau kat kapal, kalau kamu ada bot, yang betul kipas yang dekat dalam air tu, yang pusing-pusing menyebabkan kapal itu bergerak tu, itulah turbin lah. Okey, nombor 1. Pembelahan nuklear. So, nombor 1 kat sini dalam reaktor ni. Dalam reaktor ini sendiri. Okey, so kita nampak sorry macam kelam kabut sikit. Okey, kita nampak dekat sini ada dinding konkrit tebal. Okey, kenapa kita pakai dinding konkrit tebal? Okey, kamu dah belajar masa tingkatan 3, mungkin tanpa tingkatan 2. Okey. Kita tak tahu tenaga apa yang keluar. So, alpha boleh keluar, beta boleh keluar, gamma boleh keluar. Okey, antara 3-3 ini gamma paling bahaya lah. Dan gamma tidak boleh melepasi dinding konkrit yang tebal ataupun kepingan plumbum ataupun plumbum lah. Okey, so cara yang selamat adalah kita kena bina reaktor ini di dalam dinding konkrit yang tebal supaya andai kata sinar gamma yang terkeluar, sinar gamma itu tidak boleh menembusi dinding konkrit inilah. Okay, kita tahu sinar gamma ini kuasa penembusannya adalah sangat tinggi. So, dia adalah sangat bahaya untuk manusia lah. Okay, kita tengok sini prosedur nombor 1. Pembelahan nukleus uranium-235 dan tindak balas berantai menghasilkan tenaga haba. Okay, so dekat sini ada disebut tindak balas berantai. Tak silap saya, lepas ini ada diceritakan apakah itu tindak balas berantai. Okey, nombor 2. Air dipampkan dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. So, pembelahan nukleus tadi menghasilkan tenaga haba. Tenaga haba tadi akan diseraplah oleh air. Okey, daripada air. Okey, air itu akan menyerap tenaga haba yang banyak itu. Okey, 3. Pendidih air menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. So, air itu akan mendidih lah. Okey, bila mendidih, dia akan menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Steam ini akan disalurkan ke turbin. So, kat sini air dah mendidih. So, steam ini akan dialirkan ke dalam turbin. Okey, so bila masuk turbin, turbin itu akan diputarkan oleh steam
yang bertekanan tinggi dan seterusnya memutarkan magnet ataupun gegelung dalam penjana. Okey. Steam ini tersebut akan terkondensasi menjadi air. Okey. Kelima, tenaga elektrik yang dijana dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Okey, biasanya kalau macam ini prinsip kerja ini, biasanya ini adalah soalan 4 markah lah. Soalan 4 markah bahagian C. Bahagian C kertas 2. Betul lah, bahagian C kertas 2 biasanya lah. Okey, kalau dia minta suruh panjang-panjang macam ni biasanya 4 markah. Paling banyak pun kalau keluar suruh tu pun hanya 2 markah saja. Kalau 2 markah ni panjang-panjang kamu lah. Mana satu yang kamu nak kena bagi jawapan. Okey, so kena hafal 1 hingga nombor 5. Okey, pembelahan nukleus, kemudian pembelahan nukleus, air pula menyerap haba yang dihasilkan, okay, akan menjadi steam. Steam yang bertekanan tinggi tu akan disalurkan ke turbin. Okey, turbin akan berputar. Okey, bila memutar dia memutarkan sekali magnet macam dynamo lah. Okey, memutarkan magnet atau gegelungkan magnet. Dynamo, elektromagnet. Okey, elektromagnet kita dah belajar, dynamo tu spesifik sangat. Okey, memutarkan magnet dan tenaga elektrik tadi yang dijanakan dia hantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Okey, so saya harapkan boleh hafal lah. Okey, ini yang kita panggil sebagai tindak balas berantai. Di dalam reaktor nuklear, tindak balas pembelahan nukleus uranium-235 menghasilkan 2 nukleus anak. Okey, 3 neutron yang bergerak dengan pantas dan membebaskan tenaga yang besar. Neutron-neutron tersebut akan membedil nukleus uranium-235 yang lain dan akan membebaskan neutron yang lebih banyak melalui pembelahan nukleus yang berterusan. Tindak balas ini kita panggil sebagai tindak balas berantai. Rajah 613 menunjukkan tindak balas berantai uranium-235. Okey, so macam inilah mudahnya. Dalam pengerjaan reaktor tu, okey, ada banyak atom uranium. Okey, ada banyak atom uranium. Okey, so apa yang berlaku adalah satu neutron, okey, akan digunakan untuk membedil salah satu nukleus uranium. Nukleus lah. Lupa pula jadi nukleus. Nukleus. Lama sangat tak sekolah. Okey, nukleus uranium. So bila membedil, so dia tak akan dia akan yang tidak stabil lah. Tak stabil dia terbelah menjadi dua krypton dengan barium. Okey. Dan juga 3 neutron kecil dan juga tenaga lah. Okey. 3 neutron ini pula akan membedil 3 lagi nukleus uranium. Okey, dia akan membedil 3 lagi nukleus uranium. Okey. So uranium yang atas ini bila yang ini pun yang nombor 1 2 3 senang. Okey, uranium yang pertama uranium yang pertama ni pun akan membebaskan 2 nukleus kecil, akan membebaskan krypton dengan barium dan tenaga dan juga 3 nukleus lagi. Okey, dia akan membebaskan 3 nukleus lagi. Yang ni pun benda yang sama, akan menghasilkan krypton dengan nukleus krypton dengan nukleus barium dan tenaga dan juga 3 neutron lagi. Okey. Yang ketiga ini pun sama, akan menghasilkan nukleus krypton dan juga nukleus barium, tenaga dan juga 3 neutron lagi. Okey, 3 neutron ini pula lagi akan 3 lah, kira yang 3 6 9 neutron ini pula nanti akan memberi 9 lagi nukleus uranium yang baru. Okey. So dia membebaskan lagi lah. So ini kita panggil tindak balas berantai. Dia tak habis. Okey, dia tak habis. Lepas 1 lepas 1 3, lepas 3 9. Lebih kurang lah. Okey, ini kuasa 3 saja. 3 kuasa 3. Okey, jumlah neutron tu akan bertambah 3 kuasa 3. Tindak balas berantai boleh berlaku dalam teras reaktor, perlu dikawal. Okey, so tindak balas berantai ini adalah tindak balas yang kamu adalah uncontrollable lah. Okey, uncontrollable. Tidak boleh dikawal actually. Okey, so reaktor itu boleh digunakan untuk mengawal. Reaktor perlu mempunyai struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinar radioaktif ke persekitaran. Okey, bagaimana kita dapat mengawal penghasilan tenaga semasa tindak balas berantai serta dapat memastikan sebuah reaktor nuklear itu selamat untuk penjanaan tenaga elektrik. Okay, ini saya pernah cerita tahun lepas, tak silap saya. Okey, kebanyakan reaktor nuklear ni kebanyakan kita letak dekat area dekat dengan laut dan serta jauh lah.
Okay, laut serta jauh daripada orang ramai. So, apa gunanya laut? Okay, laut ini akan membekalkan air. Okay. Okay, kita tahu tadi, dekat reaktor tadi akan menghasilkan tenaga haba yang tinggi. So, air ini, selain ditukarkan menjadi gas, okay, akan menjadi wap air, dia juga akan digunakan untuk menyejukkan lah. Itu cara kita kawal. Kita kena sejukkan reaktor itu. Okay. Kita perlu sejukkan reaktor itu supaya reaktor itu tidak terlampau overheat lah. Dan akhirnya meletup. Okay, ini lebih kurang. Dia punya kata struktur. Okay, terdapat rajah 614 menunjukkan kawalan kadar tindak balas nuklear dan ciri-ciri keselamatan yang terdapat dalam reaktor nuklear. So, nampak macam ini, so kemungkinan besar ini boleh keluar soalan esei yang kena buat jadual tu. Okay, ciri-ciri dengan alasan. Okay, so kita ada rod pengawal. So, fungsinya adalah mengawal rod kadar tindak balas untuk menyerap neutron yang berlebihan diperbuat daripada boron dan kadmium. So, rod pengawal ni berada dalam reaktor. Okay. Moderator kat bawah ini memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku diperbuat daripada bahan seperti grafit atau air. Okay, kemudian kita ada rod uranium. Digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus. So, uranium lah. Pembelahan nukleus itu berlaku dalam rod uranium. Okay. Titai konkrit yang tebal menghalang sinar radioaktif terlepas ke persekitaran. Okay. Ini kamu dah belajar masa tingkatan 3 saya rasa. Okay. Air sebagai ejen penyejuk menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk penghasilan steam mengawal suhu reaktor ini saya cakap tadi lah. Okay. Air sebagai ejen penyejuk. Okay. So, kita punya kata bekalan air tu perlu banyak. Sebab itulah biasa kita letak dekat kawasan dengan air lah laut. Penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Di Malaysia, tenaga elektrik dijana menggunakan sumber arang batu, gas asli dan air. Empangan hidro di Bakun. Okay. Saya pun tak pernah pergi lagi Bakun. Seperti dalam rajah ni inilah. Okay. Gambar rajah gambar ini tahun bila pun saya tak pastilah. Rajah 63 merupakan empangan kedua terbesar di Asia digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Namun, negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China telah menggunakan tenaga nuklear bagi tujuan penjanaan tenaga elektrik. Mari kita bandingkan tenaga aktiviti. Okay. Secara jujurnya memang tenaga nuklear itu adalah lebih baiklah menggunakan tenaga hidro. Tapi ialah, apa kita kata, tak semuanya indah dari kabar. Okay. Tenaga nuklear kini merupakan sumber alternatif untuk menjana kuasa elektrik bagi menampung permintaan tenaga yang semakin meningkat dan menggantikan sumber tenaga bahan api fosil. Walau bagaimanapun, penggunaan tenaga ini masih menjadi isu yang sangat hangat dibincangkan. Pada pendapat anda, wajarkah tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif supaya digunakan untuk menjana tenaga elektrik di Malaysia? Okay. So, pada pendapat saya, nak kata wajar tak wajar pun susah. Okay, andai katalah ada soalan suruh tanya kamu pasal wajar. Okay. So, biasanya kalau soalan yang menggunakan perkataan wajar. Wajar. Okay. Kamu jawab ya. Kamu jawab tidak. Okay. Dua-dua masih boleh dapat 1 markah. Okay. Sebab wajar ni biasanya tidak salah lah. Tak ada yang salah. Yang salah tu kalau kamu tak jawab. Okay. Jawab ya atau tidak, kamu sudah dapat markah. Tapi, make sure bagi alasan lah. Biasanya memang kamu kena bagi alasan. Kalau kamu rasa ya, kenapa? Kalau kamu rasa tidak, kenapa? Okay, so ini adalah praktik formatif 6.2. So, macam biasa, hantar sebelum pukul 5 lah. Okay, petang hari ini. Okay, nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nuklear dan pelaporan nuklear? So, definisi saja. Dah ada tadi dekat slide ketiga ke 4 macam tu. Nombor 2, terangkan tindak balas berantai yang berlaku dalam sebuah reaktor nuklear. Ini pun dah hati, baru tadi kita bincangkan. Terangkan bagaimana sebuah reaktor nuklear dapat menjana tenaga elektrik. Okay, ini pun ada tadi. Step 1 hingga 5. 1 hingga 5 tadi ke? Dah 1 hingga 5 tadi tu. Yang ada dari reaktor ke steam. Reaktor ke steam ke turbin ke penjana. Okay, sorry. Saya tegak pula. Okay, so tengok ini persamaan yang diberi. Ada uranium, ada neutron. So, automatik ini adalah pembelahan nukleus.
Okey, pembelahan nukleus. Okey. So dari segi cesium dengan RB apa? Radium, bukan radium dah. Saya tak ingat lah. So, cacat jisim tidak balik ni adalah 0.1985 UJA. Itu kan tenaga yang dibebaskan, senang sajalah. Okey, dia suruh cari E sama dengan MC kuasa 2. Dah bagi dah cacat jisimnya berapa. So, first, yang ini kamu tukarkan UJA kepada kilogram. Dah tukar, gantikan dalam M ini. Okey, kemudian C ni 1.66 darab 10 kuasa 27 tak silap saya. Okey. Jangan lupa kuasa 2. Okey, tekan kalkulator dapat jawapan. Okey, unit tenaga adalah dalam unit joule. Okey, soalan untuk hari ini. Berikan definisi suhu. Okey, berikan definisi suhu dan yang kedua, berikan definisi haba. Okey, so jawablah. Suhu ialah apa? Haba ialah apa? Suhu dan haba. Apa definisi dia? Okey, so itu saja untuk hari ini. Ini merupakan video terakhir lah. Okey, video terakhir saya untuk untuk tingkatan 5 lah. Fizik tingkatan 5 KSSM. Okey, lepas ni kita akan berjumpa secara bersemuka. Okey, kepada pelajar saya 5A dengan 5B. Okey, make sure kamu siapkan semua praktis formatif. Okey, yang ada dalam buku teks kamu tu. Okey, kita akan bincang lah. Kita akan bincang di dalam kelas. Okey, supaya siapa yang tak pernah join PDPR tu at least tahu dah juga sedikit sebanyak. Bukan tak tahu langsung apa-apa kosong. Okey, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.